Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Tuan Amir, boleh dengar suara saya? Jelas? Ana dengar saya? Alhamdulillah, insyaAllah. Okey, kita berkati sesi kita Ana dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina Ya, Alhamdulillah kita dah masuk bab ketiga, kapsul kerana syurga itu manis. Jadi Ana, kita tak nak buang masa, kita nak tanya sebagai mukadimah. Kenapa Ana masukkan dalam buku kerana syurga itu manis bab buat baik pun Allah uji. Bismillah. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam saya ucapkan kepada Tuan Amir dan juga semua sahabat yang sedang menonton sekarang ataupun rakaman, insyaAllah. Okey, terima kasih kepada Tuan Amir. Mudah-mudahan sihat hendaknya kawan-kawan yang menonton juga. Okey, bab yang ketiga ya. Bab yang ketiga dah kan kita? Betul, betul. Bab ketiga, buat baik pun Allah uji. Kenapa saya masukkan tajuk ini dalam buku kerana syurga itu manis? Tuan Amir bertanya tadi kan? Okey, kalau kawan-kawan dengar pun buat baik pun Allah uji. Pernah tak terfikir ataupun pernah tak alami? Aku ni buat baik pun Allah uji. Kan? Sebenarnya mengapa saya dapat ilham untuk menulis di dalam buku kerana syurga itu manis, spesifik tajuknya buat baik pun Allah uji, itu sebenarnya ketika pernahlah dulu di awal, orang kata awal penghijrahan kita kan, kita ni sentiasa macam daripada semasa ke semasa kita nak tambah baik diri, betul tak Tuan Amir? Jadi pernah masa tu, pada ketika itu kalau tak silap saya dalam tahun 2016 lah, masa tu saya rasa macam masa tu keluarga saya nak pergi menunaikan umrah lah kan. So ada ajakan daripada keluarga terdekat, jom kita pergi umrah. Masa tu saya terfikirlah macam saya ni ada satu mindset juga masa tu, rasa macam tak layak lah lagi nak jejak kaki ke tanah suci ni kan, sebab kita rasa kita tak baik lagi. Jadi saya rasa tak baik lagi lah, rasa macam nanti kalau pergi sana mesti dipenuhi dengan ibadah-ibadah, aku ni ibadah aku pun macam terabur lagi kan, rasa macam tak confident nak pergi. Jadi masa tu, tapi orang kata apa, ada seseorang lah yang memberikan saya inspirasi lah, orang kata memberi dorongan, inspirasi, dan secara tak langsung sebenarnya dia tak mengajar ataupun menasihati, tetapi dia menunjukkan. Itu sahabat saya sendirilah masa tu, dia tunjuk, dia bercerita kan, kita ni kalau macam pada usia ketika itu kan, kalau orang tanya saya nak pergi mana, saya nak pergi Korea, nak pergi Jepun, masa tu kan tak pernah pun terfikir alah nak pergi menunaikan umrah, tapi dia dengan penuh keterujaan dia cakap dengan saya dia nak pergi sangat tanah suci. Itu tempat pertama dia nak pergi, membuatkan saya macam tersentap lah, kenapa aku tak ada cita-cita nak masa tu. Okay, jadi masa pada ketika itu bila ada keluarga terdekat yang mengajak, saya pun masa tu fikir-fikir mungkin dah sampai masa kot aku kena pergi, sebab yelah kalau tunggu, orang kata kalau tunggu kita betul-betul sedia, kita betul-betul rasa kita dah baik, kita dah layak, rasanya macam sampai bila-bila pun kita tak ada benda tu kan. Jadi saya pun buatlah, saya pun setujulah nak pergi, and then persiapan telah dilakukan kan, kita dah buat bayaran dekat kita syarikat travel masa pada ketika itu kan. Tapi ada satu ujian masa tu, ada kekangan untuk saya yang membuatkan saya punya visa ataupun kelulusan untuk ke Arab Saudi pada ketika itu ditahan. Padahal kita dah buat ni pembayaran dah semua ni kan. Lepas tu saya macam apa pasal macam susah sangat, complicated sangat kan, orang nak buat baik kot, macam terfikir-fikirlah juga. Okay, lepas tu dah cuba nak tenangkan diri kan. Lepas tu dapatlah nasihat daripada, biasalah tu kita nak buat baik ni banyak ujian kan. Okay, tak apa, sabar lagi. Tapi orang kata dia orang kata macam mana
dalam satu tempoh yang agak lama, dia drag masa tu kan, sampai satu masa tu saya rasa saya dah tak boleh sabar dah. Saya rasa macam merajuk sungguhlah pada Allah ni kan. Ya Allah, aku dah buat baik kot kan, tapi kenapa tiba-tiba macam Allah tak izin kan, nak buat baik pun Allah uji. Masa tu lah, masa tu kita tak nampak hikmah dia lagi kan, yang kita nampak hanya persoalan-persoalan yang membuatkan kita berjauh hati dengan Allah, merajuk dengan Allah kan, aku nak buat baik, baik tak ya buat baik macam ni, macam tu lah kan. Itulah yang mendorong, orang kata yang memberikan saya inspirasi untuk menuliskan perkongsian di dalam buku Kerana Syurga Itu Manis tu. Tapi saya tak ceritalah pasal kisah tu. Nak tahu kisah tu ada di mana? Ada di buku Clear. Bagi baca. Subhanallah. Okay Nah. So bila kita cakap pasal buat baik ni kan, patutnya dibalas kebaikan. Tapi pengalaman mengajar tak semua benda baik kita buat dibalas baik. Jadi nak minta pandangan lah tentang perkara ni. Macam tadilah buat baik pun Allah uji. Ni kita buat baik tapi dapat sebaliknya pula. Pandangan Ana tentang ni. Subhanallah. Okey, kita buat baik dengan orang, tapi orang tak kenang pun kebaikan kita. Ataupun orang tak ingat pun kebaikan kita, tak menghargai pun. Ataupun ketika orang itu susah, kita dicari kita. So kita simpati pada dia, kita kesihankan dia kan. Jadi kita ni sebagai manusia, kita berbuat baik. Tapi dalam masa yang sama saya rasa sangat rare lah ada orang yang dia buat baik tapi tidak mengharapkan kebaikan itu dipandang. At least mungkin kita akan terfikir, alah berterima kasih lah kan. Janganlah orang kata orang dah buat baik pada dia tapi tak ada pun common sense, tak berterima kasih pun. Jadi sebenarnya bagi saya kalau kita mengharapkan balasan kebaikan daripada orang ni, itu hanya membuatkan hati kita ni berasa lagi sakit. Jadi orang kata apa? Eloklah, benda ni susah kita nak jadikan karakter dalam diri kita. Kita buat baik tanpa, orang kata tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Tapi slowly, perlahan-lahan kita kena ajar ataupun kena cakap pada diri sendiri. Okay, macam saya lah contoh kan, saya pun manusia biasa juga. Tapi bila saya berbuat baik pada seseorang, orang kata apa, mungkin kalau kita mengharapkan kebaikan daripada dia, kita akan rasa berjauh hati, sakit hati kan. Sebab mungkin orang yang buat baik pada dia tu ramai. Sampai nanti bila nak membalas jasanya tu kan, dah confused nak balas jasa siapa. Nanti bila disebut pasal jasa-jasa nanti kita pula terasa, aku pun buat baik juga kat dia, tak ada pun sebut pasal aku. Contoh. Jadi eloklah kita sebelum kita buat apa-apa tu, kita kena ingat dulu. Kenapa? Orang kata betulkan niat dulu. Aku ni buat baik sebab berbuat baik kepada orang sebenarnya berbuat baik kepada diri aku sendiri. Kita buat baik sebenarnya berbuat pada diri kita sendiri. Malaikat kiri kanan dengan malaikat yang mencatatkan amal kebaikan. Setiap kali kita membuat kebaikan kepada orang lain, setiap kali itu juga kebaikan untuk kita telah dicatat. Jadi sebenarnya siapa yang beruntung kat situ? Tapi orang kata kita ni manusia biasa Tuan Amir kan, mesti ada juga rasa sedih, rasa berjauh hati kan, kawan-kawan, geng sama-sama, kerja sama-sama contohnya. Jadi apa yang kita boleh buat, slowly lah kita kena build up karakter yang positif tadi. Benda ni tak mudah, benda ni makan masa, tapi kita perlahan-lahan. Okay, insyaAllah. Okay Nah, bila cakap pasal buat baik ni, tak nak harap balasan ni, dia yang saya faham, lepas saya baca bab 3 ni, dia berkaitan dengan ikhlas lah, nak cakap. Jadi nak kalau boleh daripada Ana lah, kongsikan beberapa tip untuk buat baik ni semata-mata nak surgan Allah, nak tadilah macam Ana cakap tu, kita buat baik untuk diri kita sebenarnya. Nak setkan dalam minda kita ni macam mana tu, apa yang boleh kita terapkan dalam pemahaman kita ni. Aku buat ni bukan sebab nak orang balas balik. Sampai tahap macam Ana cakap tadi kan, kita buat baik ni kadang orang terima kasih pun tak kan. Jadi kita kalau boleh kita tak nak terima kasih orang pun, dia bagi alhamdulillah, dia tak cakap pun kita tak ada rasa apa. Jadi apa tip kalau boleh kongsikan lah. Subhanallah. Okay. Sebenarnya lebih kurang je kan soalan Tuan Amir ni, pusing-pusing macam sama je kan. Tapi itulah macam ikhlas. Okay, sebut perkataan ikhlas tadi kan, orang kata pernah tak dengar perumpamaan ikhlas itu seperti semut hitam yang sedang berjalan di atas batu yang hitam di malam yang gelap. Boleh nampak tak? Nampak kan? Itulah ikhlas. Tapi kita orang kata, kalau macam saya pun, orang kata, aku ni ikhlas ke ni buat baik ni kan? Sebab mesti akan terselit juga rasa, contoh kalau kita buat baik, kita nak tolong kawan kita,
dalam masa yang sama kita macam nanti kalau suatu hari nanti aku susah nanti dia tolong aku balik. Dia macam benda tu lumrah tau, akan terlintas di hati kita. Tapi mungkin kita boleh tukar kita punya pengharapan tu supaya suatu masa nanti kita ni kita tidak meletakkan expectation yang sangat tinggi pada manusia. Jadi macam mana kita nak ubah cara tu, aku buat baik kepada sini dengan harapan Allah akan kasihan kepadaku. Dengan harapan Allah akan gantikan kebaikan yang lebih besar kepadaku. Tak apa, kita buat baik kepada orang kan, kita buat baik tapi kita mengharapkan balasan kebaikan kepada Allah tu kan, kita meminta sesuatu Allah lagi suka, betul tak? Kita doa, kita minta sesuatu pada Allah, Allah lagi suka kalau kita meminta padanya. Berbanding kita ni rasa kita dah komplit, kita dah cukup sampai kita lama-lama dah sombong pada Allah kan. Macam itulah pada saya yang saya rasa kita nak capai ikhlas ni susah, tapi apa yang kita boleh buat, kita kena cuba perlahan-lahan kawal cara kita memandang situasi, cara kita kita kena pandai manipulate tapi ke arah yang lebih yang lebih baik lah. Macam tu. Benda tak mudah kan Tuan Amir, tapi kita slow-slow lah. Nak capai ikhlas ni memang saya pun tak tahu saya ni ikhlas ke, Tuan Amir ikhlas ke, penonton yang sedang menonton ni ikhlas ke, senang ke ikhlas ni kan, kita tak tahu. Dan jangan sesekali kita nak judge orang, alah dia ni benda ni pun tak nak ikhlas, tolong aku ikhlas lah sikit, dia pula kan. Jadi kita jangan sesekali kita nak menghakimi orang kan, pandai-pandai je nak menghakimi orang punya tahap keikhlasan. Macam dia tahu je warna hati orang tu, warna putih ke, jernih ke, hitam ke, kita tak tahu pun. Yang kita tahu nanti dekat akhirat kelak kan, masa tu di mana tempat kita, masa tu kita tahu, oh subhanallah, orang ini macam ni, orang itu macam tu kan, baru kita tahu kita di mana. Jadi sekali lagi kita nak buat baik ni satu benda yang sangat susah, tak mudah. Buat baik pun Allah uji. Ya, saya boleh tak saya nak bacakan sikit ayat lah dalam buku. Kita punya kapsul pun sekejap. Kesimpulan terus. Kesimpulan terus. Okey, kan ringkas je perkongsian kita hari ni. Terima kasih kepada yang menonton. Saya nampak ada bikisan hati kat sini. Masya Allah, penulis bestseller dari ilmu. Okay? Azura pun ada tu. Okey. Ya ke? Subhanallah, Azura Zamri. Dan semua yang menonton juga. Terima kasih. Nampak Pak Web juga tadi. Okey. Okey, saya nak bacakan sikit lah. Okey, ubah cara fikir, teliti untuk tafsir. Okay? Dalam kita mengerjakan ketaatan, Allah tidak pernah menjanjikan bahawa kita ini akan terlepas daripada ujian dan cubaan. Malah bila difikirkan, dipentas kebenaranlah paling lebat ujiannya. Bukankah jelas Allah sebut dalam Al-Quran, tidak aku biarkan manusia mengatakan dirinya beriman selagi tidak diuji. Al-Quran dalam surah Al-Ankabut ayat 2 hingga 3. Rasulullah sendiri menerima terlalu banyak ujian dan dugaan seumur hidupnya, walhal baginda taat mengerjakan suruhannya. Nah, mengapa tidak kita jadikan pesan peringatan dan ibrah sirah Nabi tersebut sebagai motivasi untuk memperkukuh kesabaran? Bukankah Allah menawarkan pahala, syurga, dan yang paling bernilai, Allah sebenarnya sedang mempromosikan redha dan rahmatnya kepada kita. Tinggal kita saja harus berbuat keputusan sama ada mahu atau tidak. Duhai diri, cakap pada diri sendiri, duhai diri, wahai diriku pencinta kebaikan, ubahlah cara fikir dan belajarlah meneliti bila mentafsir apa juga situasi ataupun ujian yang Allah nak bagi pada kita. Usahalah untuk menyelami perasaan, semakin diuji semakin mendekat pada ilahi, terus bersangka baik dan berlapang dada dengan ujian Allah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ana. Jadi pada korang yang tak dapatkan lagi buku, sama ada daripada kami atau nak sign, boleh direct dengan Ana. Ada stok Ana? Ada sikit? Ada lagi tak nak sign? Kalau nak beli dengan penulis, boleh? InsyaAllah, sesiapa yang berminat, bolehlah hubungi saya. Kita tengok ada stok ke tak, insyaAllah. Ataupun boleh juga dapatkan dari Galeri Ilmu, ada website kan, lagi senang. Kalau tak silap saya ada 50% tengah off sekarang ni. Boleh dapatkan dekat Galeri Ilmu juga. Jadi terima kasih semua bingkisan, Azura dan yang lain-lain yang tak sempat disebut. Jadi insyaAllah kita akan ke bab yang keempat, sakit yang menghidupkan. Nak tahu apa? Nantikan kita punya kapsul kerana syurga itu manis. Sekian dulu dari kami, terima kasih banyak.
Kita tangguh sesi kita dengan tasbih istighfar. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.